Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah, kita sambung daurah kita pada malam ini daripada risalah Ahdus Salikin Ikhtisar min Hadil Abidin Qasal Abdul Ibadah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihum fil karim amin ya rabbal alamin. Wa lam tastaqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma min al-'ilmi wal 'ibadati jami'an. Fal 'ilmu awla bil taqdim. Fal 'ilmu afdal wa ahaq bil taqdim. In ghairi dikedepankannya, didahulukannya taqdimul ilmi 'ala al-ibadati amrayni karena dua perkara tahsul lakal ibadatu wa taslama, bagi hasil bagi kamu oleh ibadah, hasil dengan wajahnya dan caranya lah, dan juga sejahtera melalui aktif. Kalau tidak ada ilmu tentang penyakit-penyakit yang merosakkan ibadah itu, ibadah itu jadi rosok, maka selam yani nahwi ilmi sirri wa tasawufi wa tazkiyah di anal ilmu nafi'ah yusbiru khasyatallahi wa abadah. Dan karena ilmu yang memberi manfaat itu menandakan takut kepada Allah dan gerem kepada Allah. Al-amrul awal li tahsul laka al-ibadatu wa taslam wa taslama. Fa innaka awalan yajibu 'alaika an ta'rif al-ma'budah. Maka sesungguhnya awal-awal yang wajib ke atas kamu itu bahwa kamu mengenal al-ma'bud. Summa ta'budahu. Jadi an ta'rif al-ma'budah bi asma'ihi wa sifatihi. Summa ta'budahu. Dan kamu menyembah, beribadah kepadanya. Maka kata ta'budu man la ta'rifu, dan bagaimana ini istilah ingkar. La yumkinu an ta'budallah biduni ma'rifatih. Maka kata ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifatihi. Bagaimana kamu nak menyembah Tuhan yang kamu kenal akan dia dengan nama dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu min 'atihi, dan barang yang wajib baginya dan mustahil pada sifat-sifatnya. Wasbihi. Farubbama ta'taqilu fihi al-ma'bud wa fi sifati al-ma'bud syai'an mimma yuqadibul haqqa. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Fatakunu ibadatuka mislan haba'il mansur fi adami naf'i. Dan barang boleh jadi barangkali kamu beriktikad adanya pada ma'bud dan pada sifat-sifatnya sesuatu yang menyalahi kebenaran. Maka adalah ibadah kamu itu haba' mansur. Al-misdal di adami naf'i. Pada tidak ada faedah seperti itu berterbang. Al-ilmu bil wajibati syar'iyyati, ilmu tentang kewajiban syara' supaya juga alaika an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu min al-wajibati syar'iyyati 'ala ma umirta bihi li taf'ala dzalika. Kemudian wajib barang yang melazimkan akan kamu oleh wahyu, barang itu daripada kewajiban syara' as-salatu was-shaum contohnya ala ma umirta bihi, ala ma umirta bihi, di atas barang yang disuruh kamu dengannya. Ini ala wajib ma yuri. Kita fa'ala supaya kamu laksanakan zalik. Akan demikian ma yang sama kali. Wa ma yang zamu tarkuhu. Ini supaya ibu alaika an ta'lama ma yang zamu tarkuhu. Atas itu. Dan barang yang melazim akan oleh kamu akan meninggalkannya. Tarkuhu ma itu minal manahi, bayan pada kata ma minal manahi ditatrukan dalika. Supaya kamu meninggalkan akan demikian itu. Ini ma yang zamu tarkuhu. Wa illa dan yang zamu kafi'an wa tarku, kaifa taqumu bi ta'ati la ta'rifu hamahiyah. Maka bagaimana? Ini tidak mungkin juga, tidak mungkin antara bi ta'at, bahwa kamu mendirikan ketaatan la ta'rifu, dan kamu tidak tahu apa yang akan ketaatan itu mahiyah, barang yang ada ya.
Wakaifah ya bagaimana ia, wakaifah ya ibu antum dan bagaimana wajib kamu melaksanakannya. Wakaifah kita ibu maas yang la ta'lamu anah ma'asi, dan bagaimana kamu menjauhi segala maksiat yang kamu tidak tahu itu maksiat. Jadi tak mungkin. La yumkinu an tajtaniba ma'asi la ta'lamu anah ma'asi. Hatta la tuti'a nafsaka biha. Jadi mu'alaika jika atas kamu belajar semua itu hatta la tuti'a nafsaka biha. Jadi Madiniyah yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'iha hatta tuqimaha. Maka ibadah-ibadah syariah itu seperti tohar, maya, usul, dan selain daripada itu wajib kamu tahu akan dia dengan segala hukum dan syaratnya sehingga kamu melaksanakannya ala muwafaqati sunnah. Baru bahkan anta muqimun ala syai'in su'sub sinina wa tahun dan berlalu masuk yang begitu lama memang membatalkan toharoh kamu semuanya kamu, tapi kamu tidak sadar disebabkan kamu tidak belajar au yuhrijuhuma an kauniha an kaunihima waqi'atan la tash'uru bidzalika, bisa bidzalika al-mufsid, ataupun mengeluarkan
Sedangkan mukadimah itu tawakal. Dia tidak bisa besok. Segala perkara berkaitan dengan jiwa kita. Tidak. Sekarang itu banyak orang yang kita saya dengan
Misalnya ada yang akan hubungan yang pasti lagi terus dia melihat Tuhan dia membantu ada di tempat yang saya posisinya dan juga masalah masih bagian yang ada di mana kalau yang masa bagi saya wajah besar di masa ini pada di mana yang pastikan masa mungkin cara bekerja yang mendekatkan dari pada masa jadi pandangan menjadikan kesimpulan dan menjadi maka para tidak kesimpulan selama karena menjadi pada kita terus dengan yang oleh tidak berhasil yang terbagi mulai ibadah mungkin ibadah itu yang bisa beribadah dan ibadah tidak ibadah itu ya itu lah aku kalau ya ini terkait dengan hati dia menahan diri daripada perkara lagi ada bicara untuk pakai nah kira-kira itu ini dan kalau tetap orang tua dari guru tidak kalau tidak kita jadi mau kita jadi guru yang kita satu yang kita satu ini kita tahu tidak sama tidak ada kan mulai lagi dia lah tapi kan hati mungkin dapat di hati ini kan sifatnya
Amma kita mengaji dalam ilmu tauhid itu dipanggil ma'rifat bil burhan. Ma'rifat bil burhan maknanya kita kenal Allah Ta'ala dengan penyusunan dalil-dalil, tapi dia tidak turun dalam jiwa. Adapun ma'rifat bil irfan, ma'rifat bil irfan itu perlu melalui jalan-jalan ibadah. Maka dengan ilmu yang memberi manfaat tadi lalu dilaksanakan ibadah, yusbiru masyaallah, dan melahirkan ketakutan kepada Allah. Sababiyalah, bukan ilmu itu yang menatijakan takut kepada Allah Ta'ala sendiri, tapi melalui ilmu tadi yang kita belajar. Walam yu'azimhu haqqa ta'zimihi, dan dia tidak akan membesarkan akan Allah Ta'ala sebenarnya ta'zim wa hurmati. Tapi ilmi ya'rifuhu wa yu'azimhu wa yahabuhu. Maka dengan ilmu ini dia mengenal Allah, membesarkan Allah dan takut kepada Allah. Fasara al-ilmu yusmiru ta'ata kullaha. Maka jadilah ilmu itu melahirkan ketaatan semuanya. Wa yahjuzu alal maksiat dan wayamna, menahannya daripada maksiat kuliah, daripada semua sekali. Kita taufiqillah ta'ala wa laysa wara'aha daini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillah ta'ala. Dan tidak ada di belakang dua perkara ini, yakni fi'il ta'at wa jitinabil maksiat, itu maksud tujuan bagi hamba dalam ibadah kepada Allah. Maknanya kita buat ibadah kepada Allah itu wadah, dia boleh laksanakan segala ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat segala semua sekali. La haula wala quwwata illa billah. Yang kembali kepada itu, bukan sekadar ucapan tapi meresap ke dalam jiwa dan juga terserap dalam kehidupan itu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kekuatan bagi kita melaksanakan ibadah. Maknanya selagi kita semaya buat ibadah, semaya sunat, kita berzikir, baca Quran, dan kita rasa kita masih lagi tak rasa la haula wala quwwata, dan kita tertahan daripada maksiat, wala quwwata, tidak ada kekuatan. Sebab itulah bila terjatuh dalam maksiat, kita kena rasa ada aku tak Allah, yang aku kena rujuk itu kepada Allah. Allah Ta'ala yang boleh menyelamatkan aku daripada maksiat, itu daripada Allah, bukan kita. Jadi itu kemuncak kepada hamba. Goyak musuh, rasa tu payah. Tak. Hanya kita lah kata hamba ni, ada kita ni rezeki daripada Allah, duit kita semua tu daripada Allah, bukan hak kita. Boleh orang yang bukan hak kita, tapi tu berlaku berkata.
Oh ya, ini hati sebut, mulut sebut yang betul kan. Sebab kali itu benar-benar daripada Allah. Dia tidak akan melonggar, tidak ada batin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksud Allah Ta'ala kata pokok dia, aku yang bagi rezeki itu daripada rezeki yang aku bagi, kamu infak. Hati kita tu fikir Tuhan ikut mana? Kita. Hati itu akan timbul, akan timbul. Nak bagi tak tu? Tak bagi tak tu. Jadi, فعليك بالعلم أولا كل شيء. Kamu kena cari ilmu, duduk dengan ilmu. أولا كل شيء قبل كل عمل مطلوب شرعا. العلوم المفروضة وتعريفها. Kemudian pengarang kita dia bawa ilmu yang fardu lah. Maknanya nak berjalan di jalan Allah ni, ibu kata nak Nabi kita bin Hadil Talibin, bukan Nabi kita majmuk, bukan. Memang itu kata guru-guru gitu. Memang kalau kita ngaji kat hikam pun itu disebut. Maknanya kita memadai mengaji dengan ilmu yang kadarnya fardu ain dan berjalan. Tapi selagi tak habis kita bin Hadil Talibin, kita tertarik terus menjadi. Itu problem dia selagi tak habis. Bukan hanya talibin lah. Sampai datang mengajar. Jatuh. Bukan tidak lain pun. Lagi tak habis tidak juga mengaji. Kan. Mengaji sama tu malam pula. Pelik. Mengaji sedia je. Pelik. Tengok kenal wajah kan. Tak subuh. Kokak. Sebab apa? Dia dah hati dalam mengaji malam. Ini maknanya dekat-dekat. Sebab itulah kalau tak ready untuk berjalan di jalan Allah ini. Ayuh. Kita kata apa ngaji tu boleh ada tu. So, adanya bila lagi kita nak buat amal sebenarnya saya muda ni lah. Saya muda ni dan betul lah dia kata wajah muda syafi'i ibadat Rabb. Nah, ini kita tengok masjid-masjid tu boleh ada. Kalau tu orang pas sebab ada kita tu dia syahwat dia tu rumah ada tu, nikah tu, pentu ada tu, piti ada tu, peci ada tu, saya mati dah kerja riban masjid. Kita dah maghrib pun cari biji lagi. Maghrib pun pukul telefon cari biji lagi. Jemput saya buat. Lagi kan. Ada orang muda tak ada di masjid. Tak ada. Siapa perlu orang baik lagi lah. Jadi dalam mana nak bina jiwa muda yang seperti itu. Muda tapi ibadahnya hebat. Masa muda dia dalam keadaan sihat. Kita muda. Boleh rasa sebenarnya hal daripada amal dan sebab dosa kita bukan lagi ketika muda. Tapi amal dia tak buat atau jadi lain kan? Buat amal dia. Hari ini. Al-ulumul lati talabuha fardun fil jumlati salah satu ilmu yang menuntutnya itu fardu fil jumlati. Jadi fi jami'il khalqi pada semua itu ada juga ilmu tauhid, ilmu syar'i. A'ni bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'i mutasawwif. Ilmu syariah, ilmu fiqh. Ilmu tauhid allazi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid wa qadaru ma ta'rifu bihi usul ad-din. Atau yang tertayun, yang wajib, yang tertayun, yang tertentu oleh fardunya daripada ilmu tauhid adalah kadar tu apa? Kadar ni kadar ma ta'rifu bihi usulan din. Kadar barang yang tahulah dengan dia dengan barang akan usulan din, akan usul agama, al-ilahiyat, an-nubuwah wa syar'iyyat. Wa huwa anna laka ilahan 'aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarika lah muttasifan bi sifatil kamal ila ma la yatanaha mutanazzihan an nuqsan an dilalatil hudus mutaridan bil kitab an kulli muhdas wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sadiqu fima ja'a bihi 'anillahi ta'ala wa fima warada 'ala lisanihi min umuril akhirati wa 'ala al-jumlati yani hasilul kalam kullu ma la ta'manul halaka ma'a jahlihi Talabu ilmihi fardun la yasuhu dan tatarkuhu. Kesimpulannya ialah barang yang tidak amanlah kamu akan kecelakaan. Ya, ma'ajahli. Kalau kamu jahil tentang itu, maka kamu akan celaka. Mana selagi kamu dalam muqallid, maka salah. Berdosa kamu kalau keyakinan kamu itu masih taklid lagi. Apa kamu menuntut ilmu itu jadi fardu ke atas kamu? Kita belajar ilmu tauhid. Kadarnya, setakat mana kadarnya kita mengetahui sifat-sifat Allah, dalil-dalilnya, dan kita tidak bertaklid. Maksudnya keyakinan itu Allah Ta'ala itu kudrah. Allah Ta'ala berkuasa, dia berkuasa. Apa dalilnya? Wala alam itu. Kalau tidak berkuasa tak boleh jadi alam ini itu hebat sekali. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirun azizun alim. Wal qamara qaddarnahu manazila ta'ala kad'udun qadim. Dan itu perbanyaknya dalil-dalil nakli juga.
supaya menguatkan jiwa kita. Jika kita menjadi tauhid dari akli, nanti sisi dia perbanyakkan. Itulah yang menjadi kalau dalil akli itu di sini, dalil aklinya di mana? Di sini. Nah, itu antara benda itu lebih ada ya. Jadi dalil akli, dalil akli itu memang penada kita tahu bagaimana. Tapi pada sendiri Quran itu, tidak pada sendiri Quran. Banyak kan tentang kudrah yang Allah Taala cipta. Allah Taala sudah terganti dari di sini tempat dalil akli itu. Jadi maka kamu yakinnya aku yakin dengan ilmu paling mulia. Kita tafarruan. Nabi bercakap, Nabi itu sedih, tabligh, amanah, papanah. Jadi belajar umur ghaibiyah, belajar tentang hal kebangkitan, tengok ayat-ayat Quran. Jadi itu ilmu tauhid. Tapi lah ilmu tauhid dan kadarnya sebegitu. Jadi kamu tidak menjadi muqallid. Keyakinan itu datang daripada diri kamu sendiri, sama ada secara ilmu paling mulia. Ataupun lebih kepada ainul yakin atau perlu dengan tiga cara itu disebut oleh Imam Abdul Al-Haddad. Pertama dengan merenungi ayat-ayat Allah Taala dengan kebesaran Allah, bertafakur dan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tiga jalan ini yang akan meningkatkan ilmu yakin kepada ainul yakin. Kali tidak boleh disadar. Ilmu sir wa amal ladzi yata'ayyanu faraduhu min ilmi sirri, adapun yang tertentu oleh faradunya daripada ilmu sir, ilmu tentang hati, lama rifatu mawajibihi wa manahihi, maka kamu mengetahui mawajibihi ka ilmi awalil qalbi al-mahmudah, seperti tahu sifat-sifat mahmudah, wa manahihi, dan seperti kamu mengetahui larangannya seperti riya, ujub, hatta yahsul laka ta'zimullahi ta'ala. Apa tujuan kita belajar sifat mahmudah tadi? Supaya kita hiasi hati kita dan kita buat sifat-sifat mazmumah tadi. Bila dibuang sifat mazmumah, dihiaskan dengan sifat-sifat mahmudah, maka hasilnya ta'zim kepada Allah. Kita barulah kita semaya itu ta'budullah ka'annaka tarah. Dan perasaan itu akan timbul bila hatinya bersih dan ikhlasulah dan rasa ikhlas baginya bagi Allah. Yaitu hasil niat wasalamatul amal dan juga sejahtera amal. Nah, itu kadarnya. Tak banyak lagi yang kita lihat sendiri, kita naik semula al-arba'in fi usuluddin, ihya ulumuddin, dan juga kita penawar contoh. Tahu ya sini, kita lihat sini teh. Ilmu syariah, ilmu syariah kadarnya sebagaimana wa amal ladzi yata'ayyanu farduhu min ilmi syariati fa kullu ma ta'ayyana 'alaika fardu fi'lihi wajaba 'alaika ma'rifatuhu litu'addiyahu kataharati wassalati wassiyam. Jika itu ya dan itu bergerak berjalan di jalan Allah itu, maka tiap-tiap benda yang wajib ke atas kamu oleh fardu buatnya wajib ke atas kamu namunya supaya kamu menunaikannya. Seperti taharah sembahyang kosong. Sebab apa tiga perkara ni kena? Tiga perkara ni kena miskin, kaya, hamba, merdeka, budak, bertua, tinggal di atas, semua kena. Wa amal haji, adapun haji, wal jihadu, jihad, wal zakatu, fa in ta'ayyana 'alaika farduhu wajaba 'alaika ilmuhu litu'addiyahu wa illa fala. Tak ada haji, jihad, zakat. Ketika wajib ada kita haji ni, naik kursus haji lah. Kalau naik nama, tak naik nama, tak wajib haji. Dan zakat. Kaya, apa kita pergi tidak ada zakat belajar dah juga. Mungkin maksudnya tak tahu yang belajar dah juga, tapi ceritanya untuk berjalan di jalan Allah Ta'ala itu dia tidak menjadi keutamaan. Tapi mungkin maksud tak payah belajar, berhadap. Maksudnya hari inilah bekal untuk kita dulu. Ada pun zakat, bila dah bekerja, kita belajar. Sebab kita akan melaksanakan takut-takut pilihan kita sebenarnya wajib zakat. Yang tahu waktu zakat. Itu kan satu kederhakaan kepada Allah, kan? Kalau yang kok kita majlis sini dari tidak apa ni wajib lah ni. Tak wajib zakat belakang, tapi mau zakat ni. Jadi apa kalau fa'ita ayyana 'alaika farduhu, kalau wajib ke atas kamu, maka kamu belajar dah. Kalau wa illa yata'ayyan 'alaika farduhu fala yajibu 'alaika 'ilmu. Maka tak wajib lah kan. Belajar supaya dalam macam ada sedikit pun kali-kali kita ngaji walaupun itu kemarin dan kita tak merasai kelasat dalam bentuk ilmu itu. Bukan pada ngaji kampung bukannya itu suka itu. Dan adanya walaupun kita mengaji tentang zakat,
kita pekoh bila kemanisan majelis ilmu itulah yang membersihkan jiwa kita. Aduh, lagu hari itu berkata, itulah orang kita kira orang apa lagi kita ngaji lagi sebelah orang ada duduk dalam majlis ini. Tak duduk dalam majlis barokah itu yang membersihkan jiwa. Balik itu, Maya ta'ayyan ma'rifatuhum min hadhihi al-ulum. Apa yang tertentu kenalnya daripada ilmu-ilmu ini. Fa'in qulta, maka jika kamu kata, fahal yuftaratu alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma anqutu bihi jami'an min al-kufri wa ulzimuhum hujjatal islami. Maka jika kamu kata ini, adakah difardukan ke atas aku bahawa aku tahu daripada ilmu tauhid itu, tahu apa dia ma anqutu bihi jami'an min al-kufri. Aku tahu bahagia yang aku boleh uraikan, aku boleh lawan dengan bahagia tadi segala jalan-jalan kekufuran dan aku lazimkan, aku kalahkan mereka itu dengan hujjah Islam dan benarkah aku pernah belajar sama satu wa anqudu bihi jami'al bid'ah wa ulzimu hujjat sunnati dan aku meleraikan dengannya dengan barang yaitu daripada ilmu tauhid itu kadarnya segala bid'ah-bid'ah dan aku lazimkan mereka dengan hujjah sunnah. Ma'lam kata pengarang kita ma'lam anda hadza fardun 'ala al-kifayah. Ini fardhu kifayah. Jadi orang ambil bidik usuluddin itu kena sama tadi ya. Ambil di UN ko Yusuf di Azhar. Apa pada ngaji nadali mampunya tua amat. Nadali pun ada ambil usuluddin ini. Jadi kewajiban itu dah usuluddin sangat. Kena belajar lah. Belajar bab Mu'tazilah, belajar bab liberal. Dah. Satu dia berani debat dengan liberal. Dulu ada ini kena ada yang beda dia. Atau kita kata kita sebut tadi umum untuk ibadah secara perseorangan ini ada pun orang yang berdebat berhujjah ini perlu. Ada sesak belana di Kuala Lumpur dan siapa bukan di debat. Itu semua sekali kalau sekadar belajar hanya fardu ain tadi kan lawan. Jadi kena ada orang akan ini kok fardu ala lebih payah. Fardu ala lebih payah. Wa inna ma yata'ayyanu 'alaika ada. Ada usul dia balik-balik. Belum bisa ya. Tak ada lah. Bukti ada itu tapi tak ada sebenarnya. Itu kena tahu apa sebab kita ambil bidan. Apa sebab kita ambil bidan satu-satu bidan itu wajib itu. Fa'lam an hadza fardun 'ala al-kifayah. Maka ketahuilah bahwasanya kefarduan ini at-ta'allum linaqdil mazkurah ini fardu al-kifayah. Fardu kifayah. Wa inna ma yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuliddin la ghairu. Dan hanya saja yang wajib ke atas kamu adalah oleh barang yang mengesahkan dengan dia akan i'tiqad kamu pada usuluddin la ghairu, tidak yang lain. La ghairu la ghairu musahhih i'tiqadika. Dan pada itu tak wajib. Dan hanya belajar untuk mengesahkan i'tiqad kamu itu. Maka tadi ada demikian juga ini kamu kira minta dari kifayah la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'il ilmi tauhid wa daqaiqihi. Nanti kita apa dia mawaqif itu fardu kifayah itu mawaqiful ijri deh. Apa lagi kita tinggi-tinggi itu orang yang beda-beda dia. Kita tutup-tutup lama doa sama Syekh saja berikan dia. Kita sampai dengan kita klik boleh ada kita lagi. Lama kita dulu. Jadi maka zalika ayatu 'alaika ma'rifatu furu'il ilmi tauhid wa daqaiqi. Maka tidak wajib ke atas kamu mengetahui furu' ilmu tauhid wa daqaiqi dan kehalusan ilmu tauhid itulah. Ana wal ityanu ala tingkatnya wal ityanu ala jami'i masail dan mendatangkan semua masalah-masalah. Na'am, istidrak. Na'am. Ada tu dikata la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatul furu'. Tu in waradat tapi dia kata jika datang alaika syubhat datang ke atas syubhat fi usuluddin takhafu an taqdaha fi i'tiqadika yang kamu takut bahawa merosakkan memudaratkan dalam pada i'tiqad kamu faya ta'ayyanu alaika halu tilka syubhat atau wajib ke atas kamu ketika itu uraikan syubhat itu bima akana dengan kalam kenapa kok tidak ada ulama atau menurut ulama lah supaya kesangsian itu, kesabaran itu dapat dibuang. Dapat dibuang ada betul. Sebab kita jasa-jasa. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata dan jago-jago. Ihzar
jaga-jaga kamu wal muwarata daripada kamu berbahas dan berjidal untuk maknanya asal kamu mengaji tahu itu tak dapat maka jaga-jaga jangan aku tu baik ada Allah berlada wa ala sebab dia adalah satu penyakit yang ayam kalau opak gitu. Cuma ayat yang anda idza kana fi kulli putri da'i du'ati ahli sunnati ya'udu syubahat wa yaruddu ahlal bid'ah wa yasta'in bi hadzal ilmi wa yusabbihu quluba ahli haqqi an wasawisil mubtadi'ati faqad saqata al-fardu an siwa. Jadi kalau ada orang yang mengaji da'i yang ada pakar di satu-satu tempat itu tak boleh orang itu boleh berbagi banyak kan. Maka kali yang zamu kami makrifat dapat ilmu sirri begitu ilmu tasawuf boleh. Demikian itu dan demikian itu wakazalika ini isu ada ta'ayyuni alaika fi ma'rifati furu'i ilmi tauhid. Tidak lazim ke atas kamu daripada mengetahui kehalusan ilmu tauhid tasawuf ilmu sirri. Ada ilmu dari kita butuh untuk makiyah atau ada lagi tak apa lagi mana halu-halu dan itu tidak dan patut nak baca kitab Jafar bacalah kitab Imam Abdul Al-Haddad. Dia ada saranan kita dia atau ibarat baca kitab itu baca berguru dengan dia baca kitab dia yang wajib bagi kamu dan dia kitab itu jangan baca dia pokoknya kitab jangan baca Pak wajib kan dia baca juga kitab itu tapi dia baca kita jangan baca jadi tak perlu mengetahui kehalusan ilmu syirik bagian isyari ajaibul qalbi illa ma yusiru alaika ibadatan malaikat barang yang merosakkan ibadah kamu saja kata ibu makrifatuhu kita bahu atau wajib kamu mengetahuinya supaya kamu menjauhinya wa ma yarzamuka ka'innakum binasi wal hamdi wa syukri wa tawakkul wa nahwi dzalika ala kulli hal kita mengajar lagi tak pernah wa ulumuddin itu adanya saya sedikit memadai ini sudah penawar tapi itu sudah memadai untuk kita mengetahui barang yang memasukkan hati kita wa nahwi dzalika wa yarzamuka ma'rifatuhu li tu'addiyahu wa amma siwahu maka lazim ke atas kamu kenal semua itu supaya kamu menunaikannya kita ada wajhi wa amma siwahu adapun selain daripada wa ma yusidu ibadatan kana ya maka tidak fala ini fala tajibu alaika ma'rifatuhu wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri amwal fikri min al-buyu'i wal ijarati wan nikahi wat talaqi wal jinayati dan tidak lazim juga ke atas kamu belajar semua bapak tempoh daripada jual beli wal ijarat wan nikahi wat talaqi wal jinayati walaupun secara subhi boleh kita belajar lah kita balik dah jadi kecil pada sufi nak buat berkah berjalan di jalan Allah dah macam kita sebut tak dengar tu ribut ngajiannya sebab sunat aku tak ada jadi tapi sebaiknya kita balik kita mengaji tadi sebab kita bukan setakat tahu amal untuk kita bawa masyarakat jadi bak ni dia kita akan dirujuk oleh orang jadi kita belajar juga lah dan boleh ambil belajar talibin tu itu bisa ada tu itu mukaddimah siapa-siapa nak jadi mufti ke apa di dalam kita tu ataupun Fathul Mu'in pun Fathul Mu'in dan okey lah kita ngaji soal secara itqan banyak kali ngaji soal tak 40 kali lebih baik daripada 40 itu sekali tapi kalau kita punya 40 itu habis betul maknanya suruh itu masalah hasilnya tidak itqan tak itqan dalam ngaji banyak kita tak apa mesti ada satu kita yang kita itu dalam kepala itu kita ada begitu juga Fathul Mu'in baik kemudian innama kullu zalika fardun 'ala al-kifayah fa in qulta hadha al-qadru min 'ilmi tauhid hal yahsulu bi nazar al-insan min ghairi mu'allimin itu maka juga kamu tanya lagi adakah kadar daripada ilmu tauhid ini adakah hasil dengan manusia nazar dan manusia mikir tanpa ada guru mikir kenal tanpa ada guru ada tempat ada ustazah dia kata gini ustaz itu fatihun wa mu'allimun wa musahil ustaz itu dia pembuka pengajar pemusahil ini berlain bersalah dengan apa dia
seseorang manusia dengan seseorang yang lain. Secara umumnya kita belajar, lebih-lebih tauhid kita belajar berguru. Tapi hal yang ikhtilaf nas, ada orang yang kadang-kadang tahsul ma'rifah itu dengan Allah Ta'ala campur dalam hati dan jiwa dia. Biduna nazarin wasdillah. Jadi majzub nanti dah kalau majzub nanti. Ada ayatnya asas umumnya berguru lah. Tapi ingat guru itu adalah musahil, fatih, muallim. Ada di satu orang yang kadang-kadang tidak berguru pun dia ditarik oleh Allah Taala supaya kenal Allah. Ada wa tahsilu ma'ahu ashal wa arwah, dan menghasilkan ilmu dengan guru itu lebih mudah wa arwah dan lebih membantu. Dia hati ta'allum teh. Maknanya pokok mana pokok riwayat belajarlah dengan ada guru, betul-betul dapat mengenal Allah dari ilmu tauhid ini. Kecuali para aulia, para aulia yang ditarik secara khusus. Masa kau nak mengaku? Siapa nak mengaku dia kata? Orang wali tak nak kata kau tak mengenal kita sebab apa wali itu? Wali tak kecil lagi betul kan? Dia pun tak tahu kata-kata dia wali kan? Wallahu ta'ala bi fadlihi yamunnu ala man yasha' min ibadihi wa yakun huwa mu'allimahum subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala lah gurunya. Dan ayat gaposin ayatnya apa sekali adalah kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Umumnya belajar berguru lah. Tapi di sana ada golongan yang istisna, ada di sana. Cuma ashal wa arwah itu dengan guru. Mati kita tu wassalam belajar. Naf'al ilmi wa syiddatu aqabatihi wa ghayatu talabihi. Manfaat ilmu dan susah, maknanya syiddah aqabah, halangan yang susah dan juga ilmu. Amma naf'ahu adapun manfaat ilmu fa'ala ma dzakarna min syiddatil hajati lil 'abdi ilaihi ila al-ilmi. Adapun manfaat ilmu itu maka di atas sebagaimana barang yang kita nanti terjemah juga di atas ini. Saya kita terjemah model-model ini kan, dia nak ada Allah ni dia kena terjemah model dan sebagainya. Fa'ala sebagaimana dan sebagaimana barang yang kami nyatakan daripada berhajatnya, sangat berhajatnya bagi hamba kepada ilmu. Wabidai amrin ibadati kulli alaih, dan terbinanya urusan ibadah itu semua sekali, urusan ibadah ala ilmu. La siyama ilmu tauhid wa ilmu sirri, lebih-lebih ilmu tauhid dan ilmu sirri. Wa amma syaddatuha, ada pun syaddatuha ini ke syiddah, kepayahan ataupun halangan mencari ilmu itu banyak. Bahaya kasratul afat wal awaiq. Fabsul nafsaka, maka hendaklah kamu korbankan diri kamu bil ikhlasi fi talabil ilmi, ikhlas dalam mencari ilmu zahir wa batinan. Payah mencari ilmu lebih sama sekali ini. Walaupun kita sebut mudah ini ada online, ada Facebook, ada yang share saja ya, ada yang mula. Rekod ada rekod kan, rekod. Sikit saja. Apa nak dengar mula dua je tengok. Jadi tapi tak apalah, niat itu baik, alhamdulillah. Paling juga niat itu insya-Allah bawa kepada amal. Tapi sabar nak cari ilmu itu lebih sama sekali kan. Kan bagian nanti pun secara online dan secara rekod itu option yang ketiga paling mudah. Option sekali adalah maksud nafsana. Usaha ngakoh. Carilah guru-guru juga, kita support, kami tak support kan. Kita akan jadi ada pengalaman ada si Atiyah hari itu ada yang rekod YouTube ya buat kita hikap gambar kita dengar tu kamu lihat apa jumpa dah dengar memang Kelantan dia memang Kelantan itu juga ada kursi di sana hikap dia kami tak support dengan kita dengan YouTube kalau kita dengar tidak tak lebih pakak tak lebih seolah lisannya, kalamnya itu membebani hati dan jiwa kita. Tak ada jiwa kurang je. Dengar tu tak dengar ini kepala juga. Itu mana ini kalam yang muslim pasca Allah. Jaga-jaga boleh duduk dalam majlis seperti itu. Tak boleh, tak boleh. Tak ada baik mana hidup syarah tu kan seolah duk banyak hati kita tu. Jadi kan ini televisi ada jangan kari. Sudah sembilan katanya mari pula. Sudah sembilan. Maya belakang dia sofa lain kan, ini orang-orang yang alam itu terbit daripada hati dan jiwa kan. Sekarang topik juga ngaji, tak ada topik ngaji. Nak ikan tak serupa. Dengan mula dari legit baru boleh tak topik mula. Tapi bila kita majlis,
Tak boleh ngadopin. Seolah itu dah tasawuf maknanya. Bukan ngadopin. Tapi kalamnya itu membersihkan jiwa itu. Tak boleh tak boleh. Pasal dia dengar, tak target. Itulah tasawuf. Anak ayatnya deh. Jadi, tak sebut apa dia. Berbeza. Kita duduk dalam majlis guru yang kalamnya itu melahirkan rasa takut pada Allah. Itu pun rasa ia mendetik. Atau dia maknanya carilah nama kesih-kesih di manusia aja. Khusus lah, duduk dalam majlis seperti itu. Kita serupa kita dengan online. Yang itu serupa dah. Maklum tak boleh, tapi dari segi khasyah, dari segi perasaan, dari segi hal, dari segi hubungan, dari segi doa, itu tidak akan sama. Jadi tadilah budaya sembilan ini maulid karena manusia sih yang seperti ini yang kita kenal deh duduk dengan mereka. Wal yakun talabu talabati rawah ya talabati rawah. Maka adalah menuntut itu menuntut dirayah, menuntut dirayah, ya, menuntut kepahaman. Bukan dari riwayah, bukan saja saja. Ya, bukan ada David itu benar supaya menjaga ilmu. Tapi bukan itu yang kita nak jual. Tapi dirayah kepahaman itu. Wa'alam anal khatara azim. Jika tidaklah kamu tahu bahwasanya khatara itu azim. Khauf fi aqabah. Aqabah ilmu. Bahaya besar. Fama talabal ilma, ini bahaya besar. Dan dari aqabah ilmi, fama talabal ilma, dia selika bihi wujuhan nasi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk dia menarik dengan ilmu itu wajah-wajah manusia ke arahnya. Dia pilih tak ada. Jawatan pun tak ada. Kalau ada jawatan bolehlah susah orang yang lagi di bawah. Pilih pun tak ada. Tak ada modal. Semua orang bagi di bawah. Maka apa boleh orang bagi dia. Ilmu lah. Lalu dia cari ilmu. Dia upload. Dia suruh orang. Dia suruh dia. Dengan ilmu tadi dia akan ambil wajah-wajah orang. Kalau orang sini tak ada. Ada disebutkan di kitabnya nanti halangan-halangan ataupun tipu dari syaitan deh. 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang ke-6 kata pengarang kita itu paling bahaya. Kadang-kadang saya kata carilah ilmu buatlah ibadah buat dari sini nanti kamu akan jadi ulama orang yang cari ilmu ngaji lagi deh. Rupanya dalam perjalanan dia cari ilmu dengan bersungguh-sungguh tadi saya tadi itu video ngaji lagi jadi ulama orang yang akan maju orang yang maju tani. Dan sesungguhnya dia ngajinya, dia sebagai kebutuhan nas. Jadi, macam itu itulah. Dia mengarah kita kata, pahalanya besar, dan jadi sabihi al-umara. Dan dia boleh duduk dengan para pemimpin. Wajibahi di al-umara, ataupun dia boleh lawan, boleh berdepan. Wajib saya dari top, lebih-lebih ini. Ada yang menuntut ilmu itu, dia boleh mencari harta dunia. Ayo, sekali mengajarkan ya walaupun mahal itu kenampakan yang akan timbul jadi ada kata masalah tapi tawajuh hati itu dan walaupun tak apa saya mengajar ikhlas tidak apa tersebut bila rumah ni nak juga stay dia yang berpekat gila mesti pada hari itu juga royak yang mulut lain hati lain Tijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasirah. Ini kalau dia rugi dan tak ada untung dapat. Wa iyyaka an yuzayyina laka syaitan. Aku jaga-jaga kamu jangan sampai saya hiasi diri kamu kayak aku bilang kan. Idza kana qad warada hadzal khatarul azim fil ilmi fatarku aula. Saya tengok ya kalau bahaya susah payah gini mau belajar ilmu. Enggak, tak selalu ngaji lah. Jaga-jaga. Saya tanya kita yang ngaji nanti. Kapo dia punya tipu daya. Dan tersebut ngaji lah dia kata. Faman lam yata'allam al-ilma la yata'atta lahu ihkamul ibadati. Ihkam itu dah bukan ahkam. Ada siapa-siapa yang tidak menuntut ilmu tidak akan hasil. La yatayassar. Lahu ihkam, itqan ibadah wal qiyam biha. Ada siapa-siapa tak cari ilmu tak pernah ibadah dia dan mendirikan hak-haknya. Walau ada rajulan abadallah ta'ala ibadat malaikati samawati bighairi ilmi kana min al-khasirin. Kalau ada seseorang lelaki itu dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah malaikat
maknanya hebat dia ibadah dia tu. Tanpa ilmu karena dengan khawasirin dia jadi orang rugi. Macam ni fi talabil ilmi maka ijtahid bersungguh-sungguh kamu dalam menuntut ilmu bil bahsi wa talqini wa tadrisi. Dengan cara kamu cari, kamu kaji dan praktis wa tatabbu cari. Duduk dalam majlis ilmu. Walaupun hijadah walaupun duduk mengajar pun cari juga. Dengan majlis ilmu itu wa talqini wa tadris. Dalam masa sama kamu belajar, kamu mengajar juga. Ya. Wajib tadi bil kasal wal malala, jauhilah malah. Dan juga disuruh illa jika tidak jika tidak illa tujammir fihi maka fi khatari dalal munajjal billahi azza wa jalla kamu dalam bahaya kesesatan munajjal waliyadu billah. Al aqabatu saniyatu aqabatu taubati aqabah yang kedua aqabatu taubah. Aqabatu taubah malam itu punya lalu ni. Jadi esok aqabatul awal dia kok panggil aqabah awal itu jadi 2 atau 3 bagi kami. Abi awak tak apa pendek-pendek pula. Awak kita tengoklah. Ada satu topik yang kita sikit-sikit deh. Betul sekali kita tahu dia punya waktu ringkasan ini dibuat tadi supaya lepas kita asal straight lah gitu ya. Supaya diketahui atau perbincangannya asas dasar yang Ibnu Ghazali nak bawa. Tapi kita mengaji kita ni macam itu jalan deh. Jadi akabah taubah sebab dia sudah ada ilmu saya. Ilmu tauhid dia ada, dia belajar alhamdulillah lepas hafal Quran ya. Kemudian ilmu fiqh dia belajar tentang taharah, salat, puasa. Kemudian ilmu tasawuf, kita nawar, kita tahu masail qalbi, sifat mahmudah, masail ibadah. Tapi kan nak ibadah macam mana? Nak ibadah macam mana? Bagaimana kamu nak masuk kepada hadratillah? Bagaimana kamu nak menuju Allah sedangkan kamu masih berkelumang dengan maksiat, terikat dengan maksiat. Bukan dia bagi terjatuh ada maksiat yang kita ayah nak tinggal, saya nak tinggal. Mau ibadah macam mana? Jadi kita taubat. Jadi maka taubat itu dia perlu lalui halangan yang kedua. Wujud taubati, kewajiban taubat semua alaika ya talibul ibadati bil taubati wa dzalika li amri. Lazim ke atas kamu wahai penuntut ibadah dengan taubat. Wazalika ada wujud taubah. Ada kali amrani dengan dua kedara. Liyahsul laka taufiq ta'at. Supaya hasil bagi kamu taufiq ta'at. Jadi kamu boleh benar-benar buat ketaatan. Konsisten buat taat. Apa kita payung pada sunnah? Apa payung bapa malam? Sebab maksiat. Apa siap kan? Apa sunnah buat kadang-kadang buat kadang-kadang tidak. Fardu pun muncul buat alhamdulillah. Tapi apa sebab maksiat yang menyekat kita ya paling malam paling bermunajat kepada Allah. Jadi kamu kena bertaubat. Ya sudahlah kata taubat Quran yang kedua itu kebalamika ibadatuka supaya diterima daripada kamu ibadah kamu. Yang pertama al-awwalu ya sudahlah kata taubat Quran. Fa inna syu'na dzunubi yurisul hirman. Akan keburukan dosa itu mewariskan al-hirman. Al-hirman al-man'un min anwa'il khairat. Kalau nak buat ketaatan itu adalah hirman. Wa yuqimul khizlan dan menatijahkan kehinaan dan kegagalan. Wa inna qaidad dhunubi yamna'u min al-majdi ila ta'atillahi ta'ala wal musara'ati ila khidmati. Dan ikatan dosa itu menegah daripada berjalan untuk taat kepada Allah dan bergerak musara'ah bersegera kepada khidmat kepada Allah. Sebab apa? Lianna thiqala dzunubi yamna'u min al-khifati lil khairat. Kerana berat dosa tadi yang menghalang dari khifati lil khairat daripada dia yang buat kebaikan-kebaikan. Wa nasyati fi ta'at dan kecerdasan dalam ketaatan. Mana apa buat ibadah ini tak sempurna. Sebabnya qaidat dzunub dan wa innal israra 'ala dzunub yusawwidul qulub dan berterusan di atas dosa itu menggelapkan hati pada diluha fi zulmatin wa qasawa wala khulusa fiha wala satawa wala ladzata wala halawa wa illa yarhamillahu fasatajurru sahibaha ila al-kufri wa syaqawa. Maka kamu mendapati hati itu al-qulub itu fi zulmah wa qasawa dalam kegelapan jadi keras, tidak bersih, hati itu tidak suci, tidak terasa lezat, tidak terasa manis. Alaulah Allah Ta'ala tidak rahmati kamu, nyanyi kamu,
barangkali dosa tadi menarik kamu kepada kufur wa syaqaw, masa itu penyanyilah kamu tidur saat tidak bahagia dah. Maka bangkit bertaubat pada Allah. Fala cara pada yakal jadi muslimu ala isyan taufiqah. Dan ini tak dapat kita orang yang dah yakal jadi muslim. Tak dapat kita orang yang berterusan buat maksiat dari dia tidak akan mendapat taufik. Yang maknanya orang yang dia bergelumai dengan dosa tadi, dia tidak akan boleh buat ketaatan. Kata cara kita dengar dia ni istiqamah curi ni. Istiqamah curi. Bahkan dia bahasa dia oleh tidak saja dia digunakan, tapi amalan dia curi. Ada kalau orang curi, dia dah curi, dia dah tokai dada, dia dah tokai itu. Tapi kan sungguh-sungguh dia orang yang pacaran. Yang banyak juga. Kalau dia boleh lawan sebegitu, insya Allah amalan itu akan tolak amalan dia, amalan jahat tadi. Bukan maksud kita yang secara realiti yang begitu. Secara realiti makna orang bergolong dengan maksiat, dia tengok isarat dia dia sukar untuk melaksanakan itu. Tapi kalau dia bermujahadah, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tengok. Maknanya ubah dia, ada kalau dia bergolong dengan dosa maksiat. Bukan kita kata dia buat ibadah itu, ibadahnya tidak akan diterima. Dia kaedah dia tu, dia memang sukar untuk dia taubat. Sebab hal penyesalan itu dia sukar nak mali bila bergolong dengan maksiat. Tapi kalau dia paksa mujahadah diri dia, dicampurkan dalam hati dia ketika dia buat maksiat tadi. Bila dia buat maksiat pun, dia tetap lawan juga dia mari masjid semaya sunnah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya itu menegur dia boleh. Menegur dia boleh bohong. Tapi realitinya payah nak jumpa lagi tu. Tapi bila dia paksa, insya-Allah adanya ibadah semaya tadi, dia akan mengubah diri dia. Tidak akan. Sebab tidak mungkin berhimpun ketaatan kepada Allah dengan maksiat kepada Allah. Waktu dari surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut, siapa yang bertakwa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Allah Ta'ala sebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dia infak walaupun senang walaupun susah. Jadi infak senang walaupun susah infak. Al-Qazimin al-Ghaiz dan dia terhemat. Jangan cuba malu. Wal-'afina 'anil nas, dan maafkan orang lain. Dan terhemat, maaf pula kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka kepada dia muhsin. Siapa orang muhsin? Belak surah Ad-Dariyah. Ada berapa surah sebelah nanti. Terus kita baca ayat ini, Allah Ta'ala katakan siapa lagi yang bertakwa? Wallazina iza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan mana orang yang bertakwa itu adalah, kita tengok bentuk ayat. Dan orang yang bertakwa itu u'iddat lil muttaqin. Siapa yang bertakwa? Walladzina iza fa'alu fahisyah. Orang yang dia buat dosa sah, dia berzina, dia tinggal semaya, dia curi. Ayat ini rahmat yang besar daripada Allah hamba dia. Maknanya siapa yang bertakwa? Orang yang berzina tu. Siapa orang bermuttaqin? Orang yang curi itu dah. Siapa yang bertakwa? Orang yang bunuh orang itu dah. Au zalamu anfusahum, ataupun zalimi diri dia. Buat dosa-dosa kecil. Tapi bukan setakat dia buat dosa, zakarullah. Dia ingat pada Allah. Bila dia ingat pada Allah, takkanlah orang yang cuba ingat pada Allah itu dia tidak beristighfar kepada Allah. Bila dia ingat pada Allah, cuba ingat pada Allah, fastaghfaru li dzunubihim. Jadi kita komplain lah jadi bertakwa tu, mungkin kita kata orang cuma bila bertakwa boleh bayar. Jadi zakarullah itu pengubahnya, zakarullah. Atau kata Imam Syafi'i, zikir itu ada pada ni, zikir ghaflah, walaupun mencuri zikir pada Allah. Insya-Allah zikir tadi daripada baca istighfar, zikir ghaflah daripada yaqazah, jadi hudur jadi istighraq. Maknanya zikir awal itu di lisan, tapi lama-lama zikir itu daripada dalam dikeluarkan lisan. Itu zikir ghaflah, mulut sebut astagfirullah, hatinya tak rasa. Sebut lagi. Zikir yaqazah, bila disebut istighfar, hati dah detect, dia tengok mulut sebut apa. Lama-lama mari hal dari jiwanya.
Kiranya namun rasa bersalah pada Allah daripada dalek terlepas dari mulut dia. Astagfirullah itu zikir hudud. Nah, istighfar itu benar mungkin di mulut yang di sini lah. Ya. Jadi apa hal yang terbit daripada subhanallah? Apa hal yang terbit daripada Allahu Akbar? Apa hal yang terbit daripada alhamdulillah? Ya, zikir itu dia punya ihal dia. Boleh kita baca pun dua ni. Rasa kita zikir roh lah. Kita masih lagi. Kau lah kau tak zikir. Lagi dia kata tak zikir. Dia kata dia kata ilah dia kata zikir dalam keadaan lain itu lebih baik daripada lain tapi kita tak zikir. Jadi bukan kita kata curi boleh asal tak zikir bukan. Janganlah mencuri tak zikir. Kalau boleh janganlah curi. Zikirlah pada Allah. Bila zikir pada Allah, fastaghfiru li dzunubihim insyaallah. Ya kan? Istighfar pada Allah. Dan mungkin kalau kita Allah Ta'ala kata kamu dosa banyak setengah mana sekalipun lau balaghat dzunubu ka'ana as-sama. Kalau dosa kamu mencapai langit sekalipun kamu datang kepada aku, kamu minta maaf pada aku, la ghafartu lak. Maafkan kamu. Ini ayatnya Rahman. Fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang boleh ampunkan dosa lain kepada Allah? Tapi syarat dia walam yusirru ala ma fa'alu. Keikhlasan dalam dia bertaubat kepada Allah. Dia tidak teruskan dosa-dosa dia. Dia usaha mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi itu ayat yang kita pengubah jiwa-jiwa hamba sebenarnya. Itulah cara pengubah mengenai kegiatan sosial pengubah. Zakarullah. Kadang-kadang kita sebut tidak ada dalam Quran satu ibadah yang Tuhan kata banyak zikir. Sehingga dalam jihad sekalipun ya ayyuhalladzina amanu surah Al-Anfal ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wasgurullah kan dia kata yang beriman kalau mau berperang tengah perang dengan musuh fasbutu jangan lari jangan lari dia kata fasgurullah zikir pada Allah kita berasa zikir itu macam biasa tu fasgurullah kan zikir pada Allah dengan banyak moga-moga kamu berjaya kan. Jadi itu maknanya yang musir adalah siang tidak ada ketaatan usaha zikir pada Allah supaya datang hal taubat itu wala takhifu arkanuhu li'ibadatillah dan tidak tansyak tidak rengek tubuh dia itu untuk ibadah kepada Allah wa in tafaqa fabikatin tu deh fabikatin betul ke sikit kalau dia buat sekalipun fabikatin dengan syiddah dengan bulat selagi dia tidak terlepas daripada pautan maksiat la halawata ma'ahu wala safwa tidak ada manis padanya dan tidak ada safah tidak bersih wa kullu dzalika li syu'ri dzunubi wa tarki taubati semua itu kerana keburukan dosa dan meninggalkan taubat walaqad sadaqa man qala idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamil nahari fa'lam annaka maqbulun wa qad kabbalatka maqiatuka hendaklah kamu tahu bahawasanya bila kamu tak kuat untuk qiyamul lail dan puasa di hari sebenarnya muqayyad kamu itu diikat dan telah mengikatkan kamu oleh khati'at atau dosa-dosa kamu, maksiat kamu. Artinya ditubala minta ibadah Tuhan. Yang kedua itu supaya diterima ibadah daripada kamu. Kebetulan kamu benar bertaubat pada Allah. Fa'inna rabban daini la yakbalul hadiyah. Pempunya hutang tidak menerima hadiah, kita hutang dengan dia. Tiba-tiba dia kata bayar hutang kata sedekah. Sedekah kamu bayar hutang dulu. Sekarang kita kena bayar hutang. Soalnya bila berdosa itu kita hutang dengan Allah. Tiba-tiba buat amal sunat kajian dia kan. Bayar sunat duha, bayar sunat sunat pun ada taubat tak lagi. Tak. Maknanya seolah-olah itu boleh disangsikan ibadah sunat tadi. Lagu mana pun bayar sunat sedekah mu tidak minta ampun daripada aku lagi. Oh ya, buat jahat orang kita. Buat jahat orang kita, kena kita tiba-tiba. Yang mari rumah kita, di kuih kata, senyum kata. Oh, mari nak minta maaf kok. Bila aku salah dengan demo, aku tak ada demo salah. Kuihnya ambil ke demo, aku nak kuih. Agak-agak kita terima ke kuih tadi. Sampai kita lempar aku jadi dan bahasa hati jahat. Ayatnya, ingat kau dia mari ngaku salah tak? Dia kok dia tak salah lagi pun. Aku ini kan salah tak kuih. Mana boleh disangsikan hadiah tadi. Jadi mempunyai hutang dia tak terima hadiah. Dan Wazalika anna taubata 'anil ma'asi wa iradu al-khusumi fardun lazimah. Maka demikian itu kerana taubat daripada maksiat dan meleraikan permusuhan itu fardu wa amatul ibadati allati taqsiduha naflun dan ibadah yang lain itu sunat. Lawa fardu enggak sunat. Mana boleh kan? Fardu itu laksanakan dulu. Pakai fayu kebalu minka tabarru kawan dan alaika halu.
Bagaimana nak diterima tabarruk daripada kamu sebagai hutang itu ada di atas kamu, lam taqdihi, kamu tak bayar lagi. Wa kaifa tatruku li ajlihi al-halal wal mubah wa anta musirun ala fi'li al-mahdhur wal haram. Bagaimana kamu meninggalkan kerana Allah, meninggalkan perkara haram. Dia banyak aku disuruh dan tak apa ni makan benda syubhat. Tak makan benda syubhat mana dosa dibuat tak tahu apa lagi. Dia buat benda haram yang jelas, tapi dia boikot benda yang syubhat. Jadi ini satu benda yang seolah boleh dipertikaikan dan jiwanya itu. Mana boleh tak mungkin wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni alaihi wa huwa alaika ghadban. Tegang. Terlaku mana yang bermunajat kepada Allah, bangun malam, memuji-muji dia, berdoa kepada dia, sedangkan dia marah kepada kamu. Jadi minta ampun dulu, taubat dulu, dah. Itu, tapi itulah manusia, kan? Hakikatnya dia kenal diri dia. Sebab tu orang yang banyak buat dosa, dia reti dia berdosa, dia tahu dia berdosa. Itu dia buat rumah baru, kan? Dia minta oleh lain, mengajak. Aku dia mau tak mengajak diri. Aku tak kenal dia, tu yang malu kamu. Dia pun tahu saya malu dia, kan? Tapi dia tak betul ya. Sebab terikat dengan nafsu tadi. Banyak manusia ni kan dia kenal diri dia. Tak. Kalau insan ala nafsihi basir, walau alqa ma'azir, dia tahu status dia sekarang ada di. Tapi dia redha dengan nafsu dia tak berubah. Tak ada duduk di situ kan. Makna taubat, amma taubat ada pun taubat fa inna sa'yun min wasa'il qalbi. Maka ia daripada usaha-usaha hati, wahya inda tahsili fi qaulil ulama radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kesimpulannya kata para ulama radhiyallahu anhu, maksudnya adalah tanzihul qalbi anil dzambi, membersihkan jiwa daripada dosa, tab'iduhu wa tasfiyatuhu anil dzambi. Qala syekhuna, dan kata guru kami yaitu Syekh Abu Bakar At-Turtusi, dia kata fi hadits taubat, dalam ta'rif taubat. Jadi mereka tadi ambil ta'rif taubat daripada guru dia ni lah. Dia syarahkan di bawah nanti, innahu tarku ikhtiyari dzambi, meninggalkan keinginan nak buat dosa. Bukan meninggalkan dosa, atau meninggalkan keinginan. Bukan tinggal dosa saja. Sebab apa kadang-kadang orang dia tinggal dosa tapi masih lagi ingin. Jadi itu bukan lagi taubat. Meninggalkan keinginan. Zambi sabaqa misluhu anhu. Yang berlalulah oleh seumpama dosa itu daripada hamba, manzilatan la surah, secara kedudukan, bukan surah kita jelaskan nanti. Ta'zim lillahi ta'ala, kerana ta'zim kepada Allah, bukan sebab pujian manusia. Wa hadaran min sakhatihi, dan kerana takut daripada kemurkaan Allah. Jadi syurutut taubat, syarat-syarat taubat, ini penjelasan daripada ta'rif Syekh Abu Bakar At-Turtusi itu. Tarku ikhtiyari dzambi, meninggalkan ikhtiar, keinginan nak buat dosa itu, bahwa an yuwattina qalbahu, dia yuqarrir, mana dia meneguhkan hati dia, wa yujarrilah, dan membersihkan azam dia, mana benar-benar kosak, mensucikan, putus ala annahu la ya'udu ila dzambi al-batatan, dia tidak akan kembali kepada dosa itu sekali-kali. Maknanya kalau dia astagfirullah tapi sedap nak tinggal tugas sedih, sedap juga dosa itu, tapi istighfar dululah. Tapi hatinya masih ada cedengnya nak buat sikit je, itu bukan taubat. Al-battah tak silap. Settle kembali. Dah tak silap sekali, tak silap jatuh pula. Itulah aqabah. Itulah aqabahnya dah. Itulah aqabah yang akan dibicara pengadai kata. Datang kembali kata, jodoh kata silap 40 kali dah boleh. Aku buat sekali harunya. Pengih kali. Taubat sekali nanti itu bila wallahu a'lam. Jadi ini aqabah. Jadi sebab maksiatnya dia kalau tak sedap, kalau tak buat sedap tu orang faham. Orang curi contohnya, dia bukan ada video ada. Jadi tengok foto orang baru beli tu kan, idea tu pilih apa? Memang ini kita ni bukan tak curi kan. Curi, tapi kan orang curi dia patah tengok. Ataupun apa lagi maksiat? Kihdilah masing-masing. Balik satu ala nafsi basirah dia. Jadi dia tak sibuk ada, dia tahu itu dosa dia. Tautin dan jerikan azam dia, tak sirah. Allah mulai yang mudah ila zambi al-batata. Fa'ma in taraka, adapun jika dia meninggalkan azamba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi, dalam diri dia barangkalilah biasa buat. Lagi dia tinggalnya ataupun bela seminggu
biar rilek-rilek dulu, biar bersih-bersih hati dulu, nanti kita buat pula. Kalau buat sama hati jadi cuma jadi ada kesan itu mungkin taubat. Tepatnya juga betul dengan dia taubat. Nanti dia memang itu halus sangat tipu daya setan. Tak apa, kata-kata taubat dulu tak apa, biar bersih dulu. Oh, muka kalau sing ni tak basuh, okay? Dia sebab juga basuh dulu sing tu. Nanti buat pula. Sebab kebiasaan tahu maksiat tu dia masih lagi rasa. Itu kan masih lagi biasa bila taubat istighfar, syukur yang bagi masjid dengan maknanya jiwa tapi dia lebih lagi yang bawa ulang. Nah, sebab dia masih lagi rasa pelanggan saya tadi. Itu awla ya'zimu ala dhalika ataupun dia tidak azam. Tidak azam la yuridu fi'lahu wa la yaqta' bi fi'lihi. Tidak azam tu dia tak sebuat kan, tapi ada dua lagi lah. Dia masih lagi sanksi. Dia tidak azam. Waktu azam tu tak azam bal yataraddadu. Maka dia taraddud bainal 'audi ila dhanbi wa 'adamul azmi alaih. Dia kata boleh jadi nak buat budak tapi tak saya buat sebab dosa. Tapi ila tu ada taraddud. Fa innahu rubbama yaqa'u 'alahu al-'audu. Dan barangkali akan berlaku padanya kembali kepada zalika dhanbi. Fa innahu mumtani'un 'anil dhanbi ghairu ta'ibin minhu. Jadi dia tu bukan orang taubat tapi orang berhenti buat dosa sebentar. Bukan orang taubat lagi tu, betul? Sebab orang taubat itu dia kembali kepada fitrah dia. Dia kembali kepada fitrah. Tapi lah ni dia tak buat dosa. Tengok halus ni dia punya tak ni. Dia adalah mumtani' anil dhanbi. Bukan ta'ibun anil dhanbi. Sebab apa dia taraddud? Jadi dia banyak berlaku kan. Aku taubat dah. Berhenti dah. Berhenti selama sudah boleh dah. Itu dia mumtani'. Dia bukan taubat. Itu azam putus. Takut terjatuh pula segah kepada Allah. Itulah al-akhtar. Itu awari itu. Awari bak kepak itu. Dia nak buat ibadah, tapi dia masih sama. Takut jatuh dari dosa pula. Tapi taubat dah. Tapi dia tak sibuk. Tapi tak tahu dah nak buat apa. Kalau kemana itu halang yang ada taubat. Baik jatuh pada itu adakah dia nyata atau tidak? Tak tahu. Tapi pokok kita nak bilang. Surah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sebab aku bukan melihat. Tapi ya Allah, aku putuskan tak tinggalkan dosa ini. Adapun jatuh pada kusuruh surah tafwid, maka tenang dia buat ibadah. Tenang dia buat ibadah. Itu dia mubtadi'. Dia bukan tak itu. Boleh satu. Yang kedua. Yang kedua ayat tu min zambi qad sabaqa lahu misluhu. Dia nama taubat ni maknanya taubat ni dia bertaubat daripada dosa yang telah lalu daripada hamba itu seumpama dosa itu. Maksud macam mana? Lau lam yasbiq anhu misluhu lakana muttaqiyan ghairu ta'ib. Kalau dia ni tidak buat dosa. Astagfirullah, aku bertaubatlah pada Allah daripada dosa-dosa. Dosa-dosa itu dia tak buat apa. Kan? Dia ni muttaqi, bukan ta'ib. Dia ni orang yang terjaga dari dosa. Sebab sekarang nama orang itu bertaubat, dia kena berdosa. Bukan kena buat dosa. Maknanya namanya orang bertaubat itu dia berlaku dosa pada dia. Bila berlaku dosa dia bertaubat. Namanya orang bertaubat. Tapi kalau dosa tidak berlaku, tapi dia ni paku lebih pada orang bertaubat. Dia muttaqi bukan ta'ib. Lebih ada. Ini tak begitu jelasnya. Jenama itu orang taubat bila berlaku dosa pada dia. Adakah bermaksud orang yang tak buat dosa tadi dia tak rasa takut? Dan tidak, dia takut juga. Takutnya dia terjatuh dari dosa sebegitu sebab dia melihat azabnya seksa Allah Ta'ala. Tapi dia tak buat dosa itu. Tapi soalan lebih pada taubat dia muttaqi. Muttaqi. Yang ketiga, annallazi saraqa yakunu mislama yatruku ikhtiyarahu bil manzilah wa darajah. Dalam surah. Bahawasanya yang berlalulah seumpama dosa yang dia meninggalkan ikhtiar buat dosa itu pada manzilah, bukan pada darajah. Manzilah dan darajah bukan pada surah. Contoh macam mana? Syekhul Harim, contoh orang tua. Ada yang sama peminum zina, wakaf muhtari. Dia tua dah. Dulu dia berzina, dia berokok. Yalah dulu dia muda, dia ganggu lagi. Dia belum zina, dia belum berokok. Dan kita bawa kata apa orang. Tapi sekarang dia dah tua dah, dia tak taubat lagi. Lagu mana wajah kita nak ayat dia bertaubat? Sebab apa? Aku taubat dah, tak saya berokok. Tak saya berokok, memang tak saya sebab dia pun taubat dah. Boleh tak? Lagu mana kita nak ayat dia bertaubat daripada berokok? Wah,
bertaubat daripada zina tu kedua memang tak sih. Jadi sekali adakah diri kita bertaubat sebab dia tak buat? Okey, apa taswir dia? Maka orang tua yang telah lalu daripada itu zina dan merokok, iza arada an yatuba an zalika, mungkin bertaubat sudah malah. Jadi boleh bertaubat lagi. Boleh bertaubat lagi kan? Iza lam yulad anhu barulah sebab pintu taubat tidak tertutup lagi. Wala yumkinu tarku khiyari zina wa qat'i tariqi. Tak mungkin akan dia nak tinggalkan nak berzina dan merokok sebab memang dia pun tak simpan. Sebab memang tak kagum dah kan. Izwa la yaqdiru as-sa'ata. Jadi di waktu hari itu. Kerana dia memang tak mampu ketika itu ala ta'ala zalika az-zina wa qat'i tariqi. Fala yaqdiru ala tarkihi. Dia tak mampu tinggalkannya. Fala yasihu wasfuhu bi annahu tarikun lahu. Mumtani'un anhu. Wa huwa 'ajizun anhu. Ghairu mutamakkinun minhu. Maka tidak sah kita nak sifatkan dia dengan dia meninggalkan zina. Oh, kau itu tinggal zina. Kau itu tak buat ada zina, tak buat, tak buat. Dan kau itu lemah. Sedangkan dia lemah dari badannya. Mereka mutamakkin minhu. Kalau dia mampu, dia buat lagi. Boleh. Jadi lakinnahu yaqdiru ala ma huwa mislu zina wa qad iktariqi fil manzilah wa darajah. Tapi dia mampu meninggalkan dosa yang seumpama zina dan merokok tadi pada manzilah dan darajah. Mana kal kadhibi wal qadfi wal ghaibati wan nabi asal itu mengumpat jatuhnya. Maknanya jami'u zalika ma'asin wa in kana lismu yatafawatu fi kulli wahidatin bi qadriha. Sebab semua itu dosa maksiat. Walaupun isim dosa itu dia tafawut, dia ada naik turunlah pada tiap-tiap satu jenis kadar-kadarnya. Lakin jami'u hadhihi ma'asi al-far'iyyati kulliha bi manzilatin wahidatin. Tapi semua maksiat far'iyah ini pada satu tempat. Wahya duna manzilatil bid'ah. Di bawah sikit pada manzilah bid'ah. Wa manzilatul bid'ati duna manzilatil kufri. Ada dosa kufur di atas sekali, dosa bid'ah itu yang kedua, dosa yang ketiga dosa maksiat far'iyah itu. Dan falizalika, jadi kerana itu falizalika walikau di jami'il ma'asil far'iyyati kulliha di manzilatin wahidatin sahha minhu. Sah daripada at-taubatu aniz zina wa qat'i tariqi wa sa'iri ma a'ta min adh-dhunubi allati hiya ajizun an amsalha al-yawma bis-surah. Maksudnya kalau dia nak bertaubat kepada Allah, dia kena bertaubat meninggalkan dosa-dosa yang dia mampu buat. Tak boleh ngumpat di tengah proses yang bertaubat istighfar. Jadi maknanya wajib untuk bertaubat itu adalah pada dosa yang dia mampu buat ketika itu. Jadi dia dikira juga bertaubat daripada zina dan juga sebab tetap saja hatinya menyesal tentang dosa. Dosa-dosa itu. Jadi pada darajahlah bukan pada dosa. Maknanya tetap saja. Tapi kalau dia contohnya dia tak berzina, tak merokok, tapi mulut juga mengumpat fitnah orang. Jadi pun tak boleh taubat. Maknanya daripada dosa itu perlu taubat. Barangkali kan. Sebab dosa ni pun dia tak boleh bertaubat juga. Boleh. Itu maksudnya nak sebut dia tu orang bertaubat. Kemudian yang keempat, ayyaku natarku ikhtiyari zalika ta'zim lillahi ta'ala, dia meninggalkan ikhtiar untuk buat maksiat tadi kerana membesarkan Allah. Wa hadaran min saqatihi wa alimi qawlihi, dan sebab nak jaga daripada kemurkaan Allah Ta'ala dan balasan Allah, kesakitan balasan Allah. Mujarridan dari rabbatin, mujarridan an-naf'i dunia, maknanya bebas daripada manfaat dunia. La li rabbatin dunyawiyah. Bukan sebab malu kau bego, bukan sebab kau naik gaji kau, bukan sebab kau naik pangkat kau, bukan sebab baru kau bego dah. Ta'zim lillah. Kerana Allah Ta'ala aurah batin minan nas, aku takut kepada manusia. Kita takut kepada tak saya apa takut kepada. Itu tidak ta'zim kepada Allah dan Allah Ta'ala bikanatin wasitin ataupun kerana nak menuntut kepujian dan ataupun suruh Allah puji Allah sebut kebaikan bagi dia Allah ataupun lemah berjiwa dan Allah fakrin Allah dizalika ataupun selain daripadanya mukadimah taubat mukadimah taubat sekali dia ada Allah bertobat jadi taubat mukadimah taubat. Maka ini perbincangan yang agak menarik lah dari kita Minhajul Abidin ini menjelaskan apa hakikat taubat itu. Sebab Nabi kata an-nadamu taubat, menyesal taubat. Taubat boleh buat, menyesal boleh buat. Jadi apa Nabi kata menyesal taubat. Bukan di masa taubat tu ada tiga. Pertama zikr Allah yang Allah hizabi. Karena kita ingat
seburuk-buruk manusia terus sangat buruknya dosa tu. Sangat buruk dosa bila kita buat dosa-dosa itu teramat buruk. Ingat, zikru syiddati uqubatillahi ta'ala, kita ingat balasan Allah Ta'ala itu sangat keras. Wa alihi safatihi, dan kemurkaannya itu sangat penting. Wa ghadabihi alladzi la taqata laka bihi, kamu tak mampu nak tanggung. Zikru dha'fika wa qillati ilatika bizalika, dan ingat kelemahan kamu itu dan kekuatan kamu itu, dan kamu tidak akan mampu untuk menerima kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ini, maka ini bukan tema kepada taubat. Bukan taubat lagi, bukan tema kepada taubat. Jadi al-maksud bin nadam fa in la alaysa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna taubat. Bukan Nabi kata menyesal taubat, walam yazkur mimma zakartum min syara'ih. Kamu tak sebut kok sebelum ini syarat-syarat. Dah, ini budak Ibn Ghazali tak sebut pun menyesal, apa tak sebut menyesal juga ni. Wasyaddatum saya ada kamu untuk sebut benda lain budak kan. Yuqalu lahu, dikatakan baginya fi'lan awalan anna nadama ghairu maqdurin lillah. Itu hendaklah kamu tahu bahawasanya menyesal itu tak mampu bagi hamba. Tak mampu bagi hamba pun. Maknanya contoh kita duduk saja buat dosa pada saja. Nyesal tiba-tiba. Nyesal itu ghairu maqdur. Nyesal itu an-nadam memang hal campakkan daripada Allah. Bukti kita boleh buat. Sabar kita boleh buat. Jadi dia dari tasawuf dan istilah ahwal maqamat. Untuk sedih. Orang sedih ni bukan kan tiba-tiba sedih. Dia ada sebab dia, ada makna dia sedih ni. Begitu juga menyesal. Apa sebab menyesal? Kita ni menyesal sebab buat dosa, sebab jauh dari nama Allah. Jadi dia ada faktor datang menyesal itu. Ada yang menyesal, orang menyesal sebab dosa apa? Bohong gaji. Dia menyesal sebab bohong gaji itu bukan taubat. Nampak? Cuma itu pun kita nak royak. Menyesal itu dia bukan datang begitu saja. Jadi taubat menyesal itu orang yang mampu tu boleh lagi. Atau kami ada gambar tanya soal dia kata dia mau ngajar royak hukum taubat tu menyesal. Tak menyesal apa? Ini masalahnya. Tak, yang kemana? Tapi boleh kita lakukan usaha-usaha untuk datang ke penyesalan itu dengan tafakur. Jadi pengarang kita kata nadam itu dia tidak mampu oleh hamba. Ala tara annahu taqa'un nadamatu an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu ala yakuna zalika. Tak. Tidakkah kamu tengok bahawasanya berlaku penyesalan daripada perkara-perkara dalam hatinya bahwa ini sedangkan hamba itu yuridu alla yakunu zalika, dan kadang-kadang hamba tu tak sibuk penyesalan itu. Dan bertaubat itu makdurah tu lil abdi makmurun biha. Sedangkan taubat itu mampu bagi hamba dan disuruh. Summa inna qad alimna law nadima 'ala dhunubi lima dhahaba bidzalika jahu min nas wa maluhu fi nafaqati fiha. Fa inna dzalika la yakun taubatan. Dan sesungguhnya kita tahu dah kalau seseorang itu menyesal di atas dosa kerana dhahaba bidzalika jahu. Orang itu boikot dia gitu. Tak sahur sebab buat dosa, orang tahu kan dia buat dosa, orang hina dia, orang boikot dia pun nanti sama buat dosa. Disebabkan orang dan nas ataupun malu orang tak beli dengan dia tu. Jadi buat dosa ni. Kata dia terbalik kok dia boikot dia ni deh. Dia tu benar dia orang tak beli lah. Menyesal dia. Itu bukan taubat. Fa inna dzalika nadam la fa inna dzalika nadam ya ba'asuhu dzalika itu. Ayat pun taubatan. Tidaklah dia ada taubat. Bila raibin tanpa syak lagi. Fa'alim tabi dzalika anna fil khairi ma'na fil khabari. Maka kamu ketahui bahasanya dalam khabar hadis itu ada makna lam tafhamhu min zahirihi, yang kamu tak faham daripada zahirnya. Bahwa ini wadalikan mana anna nadama li ta'zimillahi ta'ala. Dan an-nadam itu bagi membesarkan Allah Ta'ala wa khawfi aqabihi, dan takut kepada balasan Allah, bukan takut kepada manusia, bukan kerana bimbang jatuh martabat di sisi manusia. Maknanya bila-bila dia nak taubat pun masih lagi dia tinggal dengan manusia. Malu kok gue. Yang buatlah malu kau orang ni. Masih lagi dia bergerak manusia. Tak tahu dalam hati itu terhadap manusia. Itu bukan taubat lagi. Walaupun daripada tak ada semua leklah tidak jahat. Tapi dah boleh. Jahat hati dah. Sebab memang dah paling kuget. Orang dia buat dosa itu tinggal sebab malu kau orang itu makna hati dia hidup lagi. Bukan terima. Tapi bawa bukan setakat malu kepada manusia, malu kepada Allah. Malu kepada Allah, malu kepada Allah. Kerana manusia itu dia atau apa orang curi mana-mana, tak curi siapa. Memang
kita takut orang mana ada bencana siang lagi mana kecuali. Dan hakikat manusia itu asalnya sudah ada. Di malu cuma di malu itu kok orang. Ubuh hati dia malu kepada Allah. Takut itu kok orang. Ubuh hati takut kepada Allah. Itu yang kerja berdakwah yang ada di curi sebenarnya. Dan tapi ubuh hati dia itu supaya takut itu takut kepada Allah. Tak punya curi malam-malam. Saya tak ada takut kepada Allah. Tapi tak takut. Zakarullah. Pasti baru dia sudah behel. Dia nak curi tapi kalau takut kepada Allah tu tak takut kok tidak tu hasilnya. Yang nak curi dia buat tak ada. Sebab kalau kita suka iman kita goyak dia okeylah curi tapi takut betul. Kalau mau dia bertakut, kau boleh bertakut. Tapi kau tidak takut. Zakarullah. Itu cara dakwah paling mudah. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan dah. Dia tu bila curi ingat Tuhan. Astagfirullah. Baru kata. Jadi dakwah itu dibuka pada zahir. Pegang jiwa dia tu. Pegang jiwa dia. Kalau terkata lah kali dia mau curi mau gitu. Lagi hatinya tak berubah. Itu tempat kita tuju dakwah itu adalah jiwa dan hati. Bukan zahir. Jadi itu kan makna yang kamu tidak tahu maknanya. Menyesal itu kerana takzim kepada Allah dan takut kepada balasan Allah. Mimma yab'asuhu ala taubatin nasuh. Yang mendorong dan penyesalan kerana membesarkan Allah itu mimma yab'asu daripada perkara yang membawa kepada taubat yang tulus. Bila penyesalan sebegitu ada, barulah terbit taubat. Menyesal dia bukan taubat. Tapi menyesal itu jalan kepada taubat. Taubat itu kembali kepada asal, kepada fitrah. Apa pendorongnya? Penyesalan kerana mentakzimkan Allah. Jadi nak bagi penyesalan itu tak mungkin seseorang itu kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah kalau dia tidak ada penyesalan. Cuma nak bagi penyesalan lagu mana? Ada mukaddimahnya. Ada mukaddimahnya. Maka fa'inna dzalika sifatut ta'ibin. Maka sesungguhnya demikian itu an-nadam li ta'zimillah itu sifat orang yang bertaubat wa halih dan halnya. فإنه إذا ذكر الأذكار الثلاثة التي هي مقدمة التوبة landam. Jadi bila dia ingat mukadimah taubat tadi, mudah sabio, nak siapa dia? Dah, dia nak curi kata katanya curi ni salah pada salah. Mana ada yang kata curi itu kerja mulia kan? Orang curi pun dia tahu itu kerjanya buruk dan dia jadi ingat buruknya dosa, ingat kerasnya ikut Allah Ta'ala itu dan ingat kelemahan. Bila ingat perkara tadi, yang dah dia menyesal. Marilah menyesal. Hal tadi yang mari dengan ilmu. Ilmu boleh temukan di taubat itu adalah ilmu. Hal tadi. Bila hal itu mari, sebab itulah dipanggil menyesal itu adalah hal. Lalu dia bertindak dengan meninggalkan dosa pada waktu itu. Menyesal di atas apa yang berlaku atau yang berlaku. Sebab orang menyesal dosa, fikir dia buat dosa dah. Tak buat dosa lagi, tak boleh menyesal di atas barang yang telah dilakukan, lalu dia bertindak meninggalkan dosa pada ketika itu, lalu dia berazam untuk tidak melakukan itu pada masa akhirat. Jadi taubatnya dia terikat 3 masa dulu, masa lalu, masa akhirat. Yang tak wahamalathu an-nadam atau an-tarki ikhtiyari dzambi, lalu mendoronglah akan dia oleh penyesalan di atas meninggalkan ikhtiar nak melakukan dosa. Watawakkalna dan matuhu lalu kekal penyesalan itu lama kekal di hidup mustaqbal fatahmilu ala al-intihani wa tadarrur. Bila dia kekal pada masa akhirat terus berlaku penyesalan itu, maka mendorong penyesalan itu di atas intihan wa tadarrur, menghinakan diri di hadapan Allah. Falam maka nazalikan nadam min asbab tawbah wa sifat ta'ibin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawbah. Maka tatkala demikian penyesalan itu daripada sebab-sebab taubat dan sifat orang bertaubat, Nabi namakan dia dengan taubat. Nadam tu taubat. Kalau ada orang yang dikata dia taubat, dia berhenti buat dosa tapi tidak ada nadam, dia bukan taubat. Dia bukan dan dia berhenti sejak saja. Summa min syarti taubati alla yata'ammad dzamban. Alla yata'ammad dzamban. Kemudian daripada syarat taubat itu dia tidak menyengaja buat dosa. Fa amma adapun in waqa'a minhu bisawin aw khata'in bahwa ma'fuun anhu bi fadlillah ta'ala. Maknanya kalau orang yang dia terjatuh dengan secara lupa atau khata' tersalah, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta innama yaqta'u min at-taubati
anni a'lamu min nafsi anni a'udzu ila dzambi. Ini pun di antara aqabahnya. Maka jika kamu kata sesungguhnya mendekatkan akan aku dari taubat ini, bahwa aku tahu diri aku ni anni a'udzu ila dzambi. Aku akan buat dosa mula, walaupun aku ikhlas bertaubat pada Allah Taala aku, tapi pengalaman tajribah aku ni aku akan buat mula. Sebab aku tadi tu bila berkabut 2 bulan lagi. Wala asbutu ala taubat, aku tidak tetap nak taubat. Pas boleh balik pula. Wala faedah terjadi kata baik dah kan. Baik buat awak tu ya. Dah. Fa'alam anna hadha min ghururi syaitan. Kalau kamu ini tipu daya syaitan. Wa min aina laka hadzal ilm? Mudah mana macam buat? Fa'asa anta mutataiban qabla an ta'uda ila dhanbi. Boleh jadi mati lepas taubat. Wa amal khaufu min al-'audi, ada kamu bimbang berlaku kembali di dosa. Fa'alaikal azma wa sidqa. Kamu kena azam untuk sebuah benar dalam taubat. Bizalika wa alaihi al-itmam wa 'ala Allah, dan serahkan kepada Allah. Ini tahu. Serah kepada Allah. Insyaallah Tuhan jaga kita bila kita serah benar-benar kepada Allah. Fa in atamma fadzaka min fadlihi. Kalau dia menyempurnakan murad kamu itu untuk kamu tidak kembali kepada dosa, fadzaka al-itmam min fadlihi, daripada kurnia Allah. Wa illam yutimma. Baik. Kalau tidak sempurna, maknanya kamu buat dosa pula, maksudnya jatuh juga dari dosa. Faqad ghufirat dzunubuka as-salif. Faqad ghufirat dzunubuka as-salifatu kulluha. Sesungguhnya dosa-dosamu sebelum itu sudah diampunkan dah. Wa takhallasta minha wa tatahharta, mudah bersih dari dosa-dosa sebelumnya. Wa laysa 'alaika illa hadzal dzambu alladhi ahdatstahu al-ana. Dan tidak ada ke atas kamu melainkan dosa Allah yang dibuat ni. Jadi wahdahu ar-rabbul azim, ini keuntungan dah taubat hak dosa ni jelah. Wal fa'idatul 'azimatul kabirah wala yamna'uka khawful 'audi 'an taubati. Maka tidak menentu akan kamu takut kembali dari taubat. Yang penting kamu taubat saja. Adapun berlaku itu serahkan kepada Allah. Insyaallah Tuhan jaga kamu bila kamu ikhlas. Kita yakin kepada Allah. Kalau berlaku itu juga itu ujian bagi kamu. Dan teruskan bertaubat pada Allah. Aku kembali kepada mata kita. Anhikam itu min adam nanti di adal amali. Sadur raja'i ila wujudiz zalali. Ubahnya situ pula. Dan yang terdengar saya tahu kepada Allah. Kalau tidak, Allah Ta'ala ta'ala hikaya diri dia dengan Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu. Apa lagi nama Allah? Jadi, kamu mengenali nama Allah Ta'ala melalui dosa-dosa kamu tadi, dengan kamu kembali kepada Allah. Baiklah kami dah tahu berarti abadan baik ihdal husnanya ini. Maka sekarang kamu daripada taubat itu duduk di antara 2 kebaikan. Tidak, 2 kebaikan tidak. Sama ada al-istimrar, ada taubat. Sentiasa kamu bertaubat pada Allah dan tidak melakukan dosa, ataupun diampunkan dosa kamu sebelum-sebelumnya. Padahal putih sekali kamu bertaubat dengan ikhlas. Kamu sudah mendapat 2 kebaikan. Sama ada terus tidak berdosa. Kalau tidak pun dosa sebelumnya sudah diampun. Sekarang taubat lagi pada Allah. Tapi kalau kita taubat cuma jadi nak buat, itu bukan taubat. Sekarang taubatlah. Bila taubat sebenarnya Allah Ta'ala akan jaga kita. Aksamu zunubi. Baik, kemudian bahagia-bahagia dosa wa amal khuruju anil zunubi wa tafallutu minha fa'alam anna zunuba fi jumlati salah satu asal. Ahaduha tarku wajibatillahi ta'ala 'alaika min salatin aw shamin aw zakatin aw kafaratin aw ghairiha fataqdima amkanaka minha. Ini maknanya sebagaimana kita maklum dah dosa kita dengan Allah kan. Meninggalkan kewajiban. Yang kedua, wasahnya dulu berbainaka wa baina Allah Ta'ala kasyurbil khamri wa tarabil mazamiri wa aklir riba wa nahwi dzalika fatandamu 'ala dzalika wa tuwattinu qalbaka 'ala tarkil 'amdi ila misli abadah. Dosa berkaitan hamba dengan Allah Ta'ala juga, tapi melakukan larangan-larangan Allah. Wasalisu dulu berbainaka wa bainal ibadi fa hada ashkalu wa ashabu. Ini paling banyak wahya aqsamu, dibahagikan beberapa bahagian. Qad takunu fil mali wa fil nafsi wa fil 'irdi wa fil hurmati wa fil dini. Aksamu dzunubi allati bainaka wa bainal 'ibadi. Kemudian diperincikan sedikit dosa-dosa di antara kamu dengan di antara hamba. Famakana fil mali, maka jika adalah dosa itu pada harta, faya ibu antaruddahu 'alaihi in amkanaka. Kamu kena hantar dia semampu kamu, cagilah dalam Facebook pada wabah. Fa in ajasta an zalika li adamin aw faqrin. Kalau kamu tak mampu dan atas beli sebab harta itu dah tak ada, atau kamu dah jadi sakit, pada stahil minum. Kita halal, kita halal kata boleh curi rumah tuan pula. Kita maaf saja kan atas beli juga.
ada biti dah, ada biti. Kalau dia wa in ajaz ta'an zalika li ghaibatir rajuli aw mautihi wa amkanaka tasaddaqu anhu. Kalau kamu lemah daripada demikian itu minta halal, tak boleh jadi disebabkan lelaki itu tak ada, dia tak tahu mana ataupun dia mati dia. Wa amkanaka tasaddaqu anhu dan kamu boleh sedekahkan harta yang kamu curi tadi. Fa'al maka sedekah. Fa illa mungkin kalau kamu tak mampu sedekah sebab tak ada biti dah. Tak ada satu dah, nak minta maaf pun tak boleh. Sedekah pun tak ada biti. Nak cari duit pun tak ada. Tapi kat lekat. Fa'alaika bitaksiri hasanatika. Buat baik biar banyak dia ingatlah dosa-dosa itu. Wal ruju' ila Allah ta'ala bi tadarruh wa ijtihad ilahi an yurdiyahu an yaumil qiyamah. Moga-moga Allah Taala akan jadikan orang yang kita kena itu redha pada di akhirat nanti. Akan tak ada jalan untuk bertaubat. Bukannya nah ya mau curi bagi orang itu mau kena takdir. Bila mau kena takdir itu tak ada siapa tahu bang. Aku dah tak terima dah. Tidak, ni ada jalan dia. Lah, atau bila kita baca kita ni Ghazali ni. Rahmat je tu. Apa betul ikhlas kepada Allah. Tak. Apa nama tu tak cukup dah. Jangan pula kita mengajar. Tak ada lah, kita terima dah tak bang. Masa kita tu ada. Kalau kita mana tahu aku dah. Dia pun bagi curi bagi gitu deh. Jadi ayatnya ada jalan untuk bertaubat kepada Allah. Cuma bila berlaku keadaan dia menengunglah dia. Menengunglah dia. Ingat. Tapi insya-Allah akhirat nanti Tuhan kira doakan dia. Wa amma kana fi nafsi. Adapun pada nafsi, atau makin minal qisasi. Bunuh kau kena tu deh. Atau makin minal qisasi awliyahu. Maka kamu boleh minta untuk qisas, membunuh lagi dia. Boleh untuk qisas daripada dia awliyahu ataupun wali dia hatta yaqtassa minka supaya mereka kata kamu kena dihukum balas. Semua dirilah. Soalan semua dirilah mengaku lagi carilah. Orang yang keluarga yang mungkin nak tu. Lepas tu kalau dia ribut polis kau dia menjam pun tak ada agak biar nak buat dah memang nak tawak dah. Allah Ta'ala fi halin ataupun dia maafkan kamu. InsyaAllah orang ni kalau dia minta maaf dia pun akan maafkan kita dia ikhlas. Baik ajasta kalau kamu lemah tak jumpa dari dua kamu dia tak ada juga fa'alaika bi rujuk' ila Allah Ta'ala wal ittihad ilaih ayyurdiyahu anka yawmal qiyamah sebab tadi juga. Wa amal 'adlu ada pada muru'ah fa ini tahu au bahat tahu au syatan tahu kalau kamu lupa dia kamu fitnah dia bahat tahu au syatan tahu kamu celah dia sakit hati dia faham bukan tukadziba nafsaka baina yadai man fa'alta zalika indah maka hak kamu bahawa kamu menafikan perkara tadi di hadapan orang yang kamu lakukan di sisinya. Kalau kita fitnah dalam Facebook kena umum dalam Facebook lah. Kalau kita di mupak orang fitnah orang di kedai makan tu kena diumum kedai makan tu dah ayatnya benda bawa ayat dari semuanya fitnah. Kalau nak taubat ya malu pula minta maaf aku. Tak ada memang benar ayat. Itu tanda keikhlasan kamu bertaubat sebab kamu dah menyentuh maruah dia, dah fitnah dia. Walaupun kemaafan fitnah itu tidak sama seperti kamu fitnah, dia tetap sabar. Tapi tak wa antastahilla min sahibihi in amkanaka. Dan minta halal daripada punyanya jika kamu mampu. Istihlal hadza illam takhsha ziyadata ghairi. Ini jika kamu tak takut kamu malu lagi lah. Au haji fitnatin ataupun fitnah itu berlaku di kedai makan. Jangan pula kamu diminta mahal lebih 10 menyebabkan tersebar pula benda yang lebih. Haji fitnah itu berlaku. Kau tu izhar zalika au tajridi ataupun dia beres dia kita nak minta maaf senyap-senyap lah. Dia pun tak apa lah kan. Kita pergi umum kedai maaf. Kau orang kata tu, apa pergi umum pula kata. Aku maaf dah kan senyap. Jadi kalau kita jadikan kemarahan tadi tengok situasi lah. Kecuali itu dia kata bukan lagi bergoyak mula, barulah aku maafkan kamu deh. Tapi kalau menyebabkan marah balik, maka apa nak kita maaf tu kan. Tapi tak khasyita zalika farruju' ila Allah. Kalau kamu takut semua itu berlaku, maka kesimpulannya kamu kena rujuk kepada Allah yurdiyahu anka supaya dia redha kepada kamu ataupun kita lagi minta maafnya dia nak pergi rapat takut dia malu tahu dah dia orang debel jadi minta pada Allah Ta'ala moga-moga dia redhakan kamu wajib anda lahu khairan katsiran fi muqabalatihi doa pada dia lah moga-moga Allah Ta'ala bagi kebaikan yang banyak kepada dia wal istighfar katsiran dan mohon keampunan juga kepada ampunannya wa apal hormatu bi an kuntahu fi ahlihi ada kehormatan itu dengan bahwa kamu khianati pada keluarganya awaladi awnawi pada wajah istihlal wal ilhad. Aku ini nak minta halal dengan muzahirah tak boleh. Contohnya kamu berzina dengan dia betul.
berzina, tiba-tiba dia lihat tanya dia ada berzina dia demo. Jadi ini dah menyebabkan berlaku perkara ya bila terjadi itu menyebabkan itu kena horizon. Dia pun susu, kita pun susu dia pun tak handle jadi mohon maaf kepada Allah ya Tuhan penutup jangan boleh cerita kau kata bal tatadarrah ila Allah Ta'ala liyurdiyahu anka tadarrah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala redha kepada kamu wa yaj'al lahu khairan katsiran fi muqabalati fa in amin tal fitnata wal haija fatastahila minhu tapi kalau aman daripada fitnah dan kemarahan tak apa ilah Ta'ala tapi kemuncak dia adalah tadarrah kepada Allah. Kemudian ada sekali wa amma fid dini bi an kafartahu aw bada'tahu aw dalaltahu fa huwa ashabul umur. Kamu mentakfir jauh kamu bid'ah jauh kamu sesat jauh ini paling payah dia kata atahtaju ila tadhibi nafsika inda man qulta lahu zalika. Dan kena umum pada orang lain. Apa yang kita katakan tadi wa antastahilla min sahibika in amkana ini tak halal daripada dia jika kamu mampu wa illa jika kamu tidak mampu wa illa mungkin al-istihlal limautihi contohnya dia mati dah contohnya paling tihadu ila Allah Ta'ala tidak maka tunduklah kepada Allah tadarrah kepada Allah mohon maaf kepada Allah wa tanaddumu ala dzalika yurdiyahu anka wa jumlatul amri kesimpulan dia fama amkanaka min iradil khusuk maka apa yang kamu dapat setakat kamu mampu untuk meleraikan permusuhan itu ambilkan kamu buatlah sekat-sekat boleh wa ma lam yumkinka yang dan apa yang kamu tidak mampu raja'ata ila Allah Ta'ala bi tadarrah wa sidqi yurdiyahu anka wa yakunu dzalika fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala insyaallah dengan keikhlasan itu Allah Ta'ala tahu itu serahkan kepada kehendak Allah Ta'ala wa raja'u minhu bi fadlin azim dan haraplah daripada Allah Ta'ala dengan kurnia yang besar wa ihsanihil amin annahu iza alima sidqa min qalbil abdi bila dia mengetahui kebenaran sidik daripada hati hamba fa inna yurdi khusama'ahu anhu min khazanati fadlihi wa la hukma. Moga-moga Allah Ta'ala sungguh hamba dia belaka boleh jadi Allah Ta'ala keliraikan permusuhan itu. Ada hadis kan? Ada hadis riwayat apa? Kita ceritanya di balah dunia kan? Di balah kalau dicuri bagi dia lah. Jadi yang dicuri itu ya aku tak ada tak mati lah. Mati aku tak ada. Nanti dulu. Yang meduk lagi tu ya. Sampai kiamat nanti semua tu masuk neraka ya. Masuk surga. Terus sebelum masuk surga tu ada satu tempat yang bernama Al-Qamtar. Al-Qamtarah ini satu tempat yang paten gitu. Dua tu tak boleh masuk lagi surga. Kiamat pun tak boleh masuk tu. Ta'ala mati tadi lah. Jadi bila dah gitu Allah Ta'ala royak orang yang mengadu kepada Allah ya Allah kahwin ini dulu bagi aku kan anak-anak kita akan gitu kahwin itu aku minta maaf dong ya aku minta maaf aku tak dah aku nak bayar kamu tak ada teman ini dulu ini masuk surga ni lalu Allah Ta'ala tunjuk satu malaikat yang besar kepada orang yang Allah tadi dari kita kata besar hubungan siapa yang boleh hubungan ini apa yang boleh memiliki mahligai yang indah besar Allah Ta'ala kata orang yang mempunyai harganya siapa yang kau kita mau boleh bayar kita kamu ada harganya kamu harga dia ya Allah kamu maafkan saudara kamu dia kata kamu tahu sudah dia lama dah kamu ada dah sekarang dia maafkan ya Allah aku maaf kalau kamu maafkan saudara kamu tadi berkenaan dia masuk sekali dia dari syurga ada syurga ni kan cuci tak ada lah jumpa dari syurga masuk ada dari syurga apalah aku tak ada semua masuk syurga itu hati dia bersih tenang tak ada apa-apa ada jadi apa dikata Allah itu wal afina 'anil nas itu muttaqin ni malih maaf kau kan ustaznya ada sedak ya apa ustaz dia pakai kayu tu sebut itu kalau saya tak ada sebut deh wal afina 'anil nas sekali deh satu fasa terakhir ini kita cukup spesial kita paslon fi bayani haqiqati awati wa darari fi tahkiriha summa yang yaqinan anna hadhihi al-aqabata aqabatun musabatu jadilah ketahuilah dengan yakin bahwasanya halangan yang tahu ini halangan yang cukup amat muhimun
Tapi urusannya perkaranya penting. Wa dararul ma'azim mudaratnya besar. Wa amma dararul makhufu fi ta'khiri taubati, maka mudarat yang dibimbangi pada mentakhirkan taubat itu fa inna awwala dzambil qaswah. Maka dosa yang dibuat mula-mula itu qaswah. Qaswah ini qaswatul qalbi, bitarakum bizulfah alaihi minal ma'asi. Maknanya akan terzahir kita. Wa akhiruhu syu'mun wa syaqwah, dan penghujungnya adalah syu'mun, kecelakaan, wa syaqwah. Ya, jadi tidak sa'adah syaqwah. Fa iyyaka an tansa amra iblisa wa bal'ama bin ba'ura karena mubtada'u amri dzamban wa akhiruhu kufra. Fahalaka ma'na halikin. Mungkin ingat yang kejagong, mungkin ingat dari kamu lupa cerita iblis dan Bal'am ibn Ba'ura yang pada permulaan perkara keduanya itu dosa saja, tapi akhirnya kufur. Dua-dua itu jatuh dalam kecelakaan. Fa'alaika bitayaqqudi wal juhdi asa an taqla'a min qalbika 'irqa hadzal israri. Maka kamu kena tayaqquz tanabbuh min naumil ghaflah, bangkit wal juhdi, bersungguh-sungguh, baslut ta'ah. Asa an taqla'a, moga-moga kamu dapat cabut daripada hati kamu 'irqa hadzal israri, akar berterusan melangkah maksiat. Kalau ada maksiat yang payah tercabut, moga-moga kamu boleh cabut akar itu. Apa payah tinggal maksiat itu, akar itu ada tuh. Kamu cabut akar itu. Isra dzambi itu. Dan falaqad wa tuqallisa raqabataka, dan kamu bebaskan tengkokkan bizalika zahiran wa batinan min hadhihi al-awzar, dari dosa-dosa ini. Wala ta'man qasawatal qalbi min adh-dhunubi wa ta'mal halaka, dan kamu tidak, memang kamu tidak akan aman berlepas daripada dan kamu tidak akan aman daripada kerasnya hati disebabkan dosa-dosa. Wa ta'mal halaka, dan kamu perhatikan diri kamu. Anta muntasibu bi dzambi amla, perhatikan diri kamu. Wa ta'mal halaka, apa yang kita kata, cukup perhatikan diri kamu. Muni berdosa atau tidak? Fa in kunta mutasiban bihi fabdhul al-juhda bi iqla'ihi wa illa fashkurillah ta'ala. Soal pengarang kita kata ginilah. Wa ta'mal halaka, jangan tengok orang lain, tengok diri kamu. Pada ba'dul salihin, kata setengah salihin, inna sawadal qalbi minal dhunubi wa 'alamat sawadal qalbi, sesungguhnya hitamnya hati itu disebabkan dosa, dan alamat hitam hati itu alla tajida lil qulubi minal dhunubi mafza'an, bahwa tidak kamu mendapati dalam hati itu disebabkan dosa mafza', tidak terkejut, tidak kata bila terjatuh dalam dosa Allah, tidak terasa dulu, tapi buat dosa bela, buat lagi dosa, tidak ada mafza'. Itu tanda sawadil qulub dan wala li ta'ati mauqi'an, dan tidak bagi ketaatan itu mauqi'. Bila kamu sembahyang, dosa kamu buat, kamu sembahyang, tapi kamu tidak bertaubat pada Allah, tidak takfir. Wala lil mau'izah manja'an, dan bila dengar yang ngajar, bila dengar tazkirah, bila dengar nasihatmu tidak ada manjang, jadi tidak ada taksir juga, tidak ada saya juga. Wala tastahqiranna min adz-dzunubi syai'an, jangan kita berlengkeh dosa itu sedikit. Ada dosa itu dosa, besar atau kecil dosa. Fatahsibu nafsaka ta'iban wa anta musirun 'alal kabair, dan kamu sangka kamu ini sudah bertaubat sedangkan kamu itu sentiasa duduk di dosa-dosa besar. Pak itu benar, jika kamu bertaubat, semana kota taubatan, kemudian kamu cabut taubat, maknanya kamu taubat dah, kemudian kamu buat dosa balik, maksudnya. Wa'utta ila dzambi tsaniyan, kamu kembali kepada dosa dulu, macam tadi. Fa'ul ila taubati mubadiran, kembali terus kepada Allah, taubat terus kepada wa kulli nafsika, dan sebut kepada diri kamu, la'alli amutu qabla an a'udu ila dzambi hadhihi marrata wa kadzalika thalithan wa rabi'an. La'alli, moga-moga aku mati sebelum aku kembali kepada dosa. Bila bertaubat kepada Allah, ya Allah, moga-moga aku mati lah sudah aku melakukan dosa. Aku tak sebuah, tapi ikut pengalamannya takut terjatuh. Tapi bila ikhlas macam ni, insya Allah tidak terjatuh. Begitulah dia kata kali ketiga, kali keempat. Rupa-rupanya Tuhan kuat hati dia. Kuat hati dia macam mana? Bila kamu jatuh balik pada aku, Akhir sekali dia jadi orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Terus sekali kuat pegangnya dengan Allah. Jadi wakamat takhas tazamba wal auda ilahi hirfa, sebagaimana kamu jadikan dosa dan kembali kepada dosa itu hijau, fattakhidhi taubata wal auda ilaiha hirfa. Ini sudah ayat Ibnu Ghazali. Maka kamu kena jadikan taubat dan kembali kepada taubat itu hijau juga lah. Dan kalau boleh kembali kepada dosa, kamu tak boleh kembali kepada taubat. Maknanya tidak ada jalan untuk kita tidak bertaubat. Kalau kita kata bertaubat pun kembali kepada dosa, balik taubat ulang. Tapi takut dosa pula buana. Baik, dah
kalau takut dosa, tambah pula. Kalau kita boleh kembali kepada dosa, apa tak boleh kembali kepada taubat? Dengan ikhlas. Awalan takut kita berarti ajas. Batu ada tak jadi orang yang taubat itu disebut dengan yang kemudian. Ada orang yang dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah dan dia tak buat dosa. Ada orang yang dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah, dia tak buat dosa dah, tapi benda-benda yang berlaku sekitar dia itu tergelincir sikit-sikit itu adalah sebab dia manusia biasa, okey. Terpandang orang-orang kuat atau berapa itu adalah ada orang yang dia buat dosa, dia bertaubat, tapi dia pun buat dosa pula. Dia bertaubat pula, tapi hati dia malah dia berdoa dosa pula. Yang keempat, ada orang yang dia buat dosa, dia bertaubat, dia buat dosa tak taubat. Cuma yang ketiga itu ada tafsirnya lagi lah, ada tafsirnya lagi. Jadilah yang ketiga ni. Wala takun fi taubatina jaza minka fi dhanbi. Janganlah kamu pada taubat itu lebih lemah. Janganlah pada taubat itu kamu jadi lemah dari dosa. Mana kalulah kekuatan kamu kembali kepada dosa itu setakat itu, jadikan kekuatan kembali kepada taubat itu lebih kuat lagi. Maknanya ialah lagu itulah bila kita taubat lama-lama itu manusia ya, manusia biasa. Tapi terjatuh. Kalau terjatuh, jangan terus terjatuh, bangkit terus pada Allah. Ubah dia min alam adalah i'timadi ala al-amal itu dan ubah dia di situ. Wala ta'as yang putus asa, wala yamna'ka asyaitanu min at-taubati bisa berbisa. Jangan sampai syaitan menegah kamu dari bertaubat dengan sebab demikian. Bisa bagi nak bertaubat itu atau al-audu ila dzambi. Fa innahu ilalatul khair. Itu sebenarnya adalah alamat kebaikan bila kamu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akabah yang kedua, al-aqabatu satu aqabatul awaqib. Akabah yang ketiga, akabah awaqib. Empat saja dunia, kalau syaitan nafsu. Tapi ini akabah yang paling panjang dengan hadis Nabi. Lepas itu selesai bertaubat, dia tahu dari budaya, dia tahu sini seleb-beleb bertaubat, boleh berhemat budayanya, nak cari sana macam mana, bila terjadi kembali macam mana, dia terus kepada amal ibadah. Bila nak buat ibadah, semaya sunat, zikir, ada dunia, ada makhluk, dan setel nafsu. Dan kemudian nak berdebat. Ini gangguan-gangguan kepada ibadah. Dan dijelaskan oleh pengarah kita nanti bagaimana cara berdebat dengan awak yang empat ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fihi wa 'allimna fa'ina wa 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nusina wa qana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina